Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin berkongsikan kepada anda satu perkara mengenai kepentingan dalam mempercepatkan perlindungan takaful ni. Sebab ramai yang saya jumpa sama ada ejen ataupun individu-individu yang dah plan nak ambil insurans sebenarnya atau takaful untuk tujuan perlindungan, contoh kemalangan, kematian, medical. Tapi kadang-kadang mereka terasa macam nak delay, nak fikir dulu, dan ada yang juga terfikir macam tak nak keluarkan duit, ataupun ada yang fikir macam rugi kan, keluarkan duit, dan ada yang ada simpanan kan, mereka ada simpanan tapi dia rasa macam rugi keluar duit insurans untuk bayar insurans ni ataupun takaful ni. Saya ingin kongsikan kepada anda secara analogi mudah kan. Sebenarnya ramai yang fikir bila kita bayar insurans ni maknanya duit keluar kan, duit keluar dan rasa rugi kalau tak claim. Okey, kalau katalah kita dah decide untuk ambil takaful tu kan, jangan delay terlalu lama kan, sebab saya yakin mungkin ada yang fikir rugi kan, keluar duit kan, tak claim, tak dapat apa-apa. Dan ada juga yang rasa macam nak ambil tapi alah sayanglah nak keluarkan saving, tunggulah duit gaji akan datang, ataupun tunggulah daripada mana-mana sumber lain kan, dia tak nak pakai duit simpanan yang dah ada. Cuma saya nak bagi satu analogi mudah, senang je. Katakanlah sekarang ni anda simpan duit dalam wallet. Mungkin anda boleh keluarkan duit dalam wallet tu, keluarkan wallet, so dalam ni ada duit. So sebagai contoh, kita keluarkan sedikit duit dalam ni kan, RM20, katalah RM20. So katakanlah duit RM20 ni anda bagi pada orang lain. Okey, berapa anda rugi dah sekarang kan? Kalau ikutkan kiraan RM20 anda rugi. Tapi sekarang ni kalau takaful sebenarnya, konsep takaful sebenarnya anda keluarkan duit daripada dompet ni kan, RM20. Okey, anda ambil duit tu balik, simpan daripada poket lain. Okey, simpan daripada poket lain. So duit tadi tu sekarang ni berapa anda rugi? Okey, duit tu ada pada anda sekarang kan. Sebagai contoh tadi saya simpan daripada dompet, saya keluarkan masuk dalam poket lain. Okey. So duit ni tak boleh keluarkan. Tak boleh keluarkan, tak boleh pakai. Kecuali kalau berlaku emergency. Contoh, masuk hospital. Bila masuk hospital, duit yang kat sini akan digandakan. Digandakan, katakanlah RM20 ni mungkin jadi RM20,000. Kan? Digandakan. Maksudnya kalau katalah bila hospital tu RM5,000, RM6,000, RM7,000, RM10,000 kan, dia akan bayar bil hospital kita. Okey. Nombor 2, kalau berlaku kematian, berlaku kemalangan pun sama juga kan, duit ni akan berganda. Okey. So sekarang ni just imagine duit tu ada pada anda kan, kalau berlaku apa-apa, duit yang dalam dompet ni kita tak perlu keluarkan. Sebaliknya duit yang kita kat poket ni tadi, yang saya dah alihkan tadi, boleh bantu untuk selamatkan duit yang ni. So sekarang ni cuba bayangkan kalau duit ni tadi RM20 kita berkira untuk keluarkan untuk pelindungan takaful dan semua everything, kita simpan dalam dompet ni. Risiko tetap berlaku, mati, lumpuh, accident kan, kena pula musim-musim perayaan, memang banyak sangat kemalangan, almost every day keluar paper. Cuma kita rasa mungkin kita tak kena sebab kita fikir bila tengok berita, oh itu orang lain kan, itu orang lain, itu kita tak kenal kan. Tapi sebenarnya ada juga yang mungkin kita kenal, ada mungkin kawan-kawan, dan mungkin belum masa kita je. Itu saja. Jadi saya rasa adalah amat penting untuk kita sediakan payung sebelum hujan, sediakan sedikit perlindungan kewangan. Ini bukan maksudnya bukan bila kita buat perlindungan kewangan atau takaful ni untuk mengelakkan kita daripada kemalangan atau berlaku musibah. Tak. Ini adalah sebahagian daripada ikhtiar kita. Ikhtiar di mana sekurang-kurangnya kalau berlaku apa-apa, musibah, kemalangan, kematian ataupun masuk hospital, kita mengurangkan impact dari segi kewangan tu, kesan kewangan tu. Maknanya kita dah sakit, lepas tu ditambah lagi beban kewangan. So kalau kita ada perlindungan takaful, sakit memang sakit kan, musibah memang musibah, tapi impact daripada beban kewangan tu dapat dikurangkan. Sama juga macam kereta ada seat belt dengan airbag. Okey. So kita tak semestinya kereta yang ada airbag memang langsung tak accident. Tak kan? Risiko accident tetap ada. Cuma airbag tersebut mengurangkan impact kemalangan. So kalau kereta yang tak ada airbag compare dengan kereta ada airbag, so kereta yang tak ada airbag mungkin impact kemalangan lagi teruk. So sama juga dengan takaful ni, sebenarnya bukan untuk elakkan kita daripada tak kena ditimpa musibah, cuma dia mengurangkan impact kewangan disebabkan musibah tersebut. Dan bayangkan tadi, kita mungkin berkira nak keluarkan duit dalam dompet ni masuk ke poket kita, sedangkan duit tu adalah duit kita, masuk poket pun masuk poket kita. Apa bukti dia? Bukti dia simple je.
Cuba kalau anda beli polisi atau insurans, kan, polisi atas nama siapa? Adakah atas nama orang lain ataupun nama kita? Nombor satu. Nombor dua, pewaris dalam polisi, adakah pewaris orang lain atau waris kita? Jadi itu saja bukti bahawa anda sebenarnya bila buat takaful bukan anda keluar duit, anda cuma alihkan duit, kan, pindahkan duit, pecahkan duit, kan, letak kat tempat lain supaya duit yang kita letak tempat lain tu boleh bantu untuk mengurangkan risiko kita keluar duit lagi banyak. Contoh, kita ada saving, kita tak ambil takaful, tiba-tiba berlaku kemalangan ataupun sakit masuk hospital, habis semua duit simpanan digunakan untuk biaya kos hospital. Okey, mungkin ada orang cakap, cik, kalau masuk hospital boleh pergi government. Betul, tapi untuk hospital government, saya baru-baru ni saya settlekan satu claim, kan, patah tangan dan patah tulang belakang lari. So plate untuk support tulang belakang dan tangan kos dia dekat 5-6 ribu. Kena bayar dulu pada company yang supplier tu dan tunjukkan resit pembayaran pada hospital, barulah hospital boleh buat. Bahasa mudah macam ni lah. Kalau kita pergi macam contoh macam repair kereta, kan, pomen boleh tolong pasang, kan, doktor boleh tolong pasang, spare part you cari sendiri. So sama juga hospital government, dia tak akan bayar you punya spare part, kan, dia tak akan bayar besi ataupun equipment yang diperlukan untuk kita punya rawatan. Dari segi rawatan, treatment ataupun ubat mungkin dia bagi percuma untuk hospital kerajaan. Untuk hospital private, anda pun tahu memang semua kena bayar sendiri. So itu saja, kan, bahasa mudahnya. Jangan letakkan, kalau kita ada telur, jangan letakkan telur tu dalam satu bakul, sebab kalau jatuh semua, kalau pecah semua. So asingkan. Sama juga duit tadi, sebenarnya sebahagian ada dalam dompet, sebahagian ada masih lagi ada sebenarnya, cuma dia letak kat tempat lain supaya duit yang sikit yang kita letak tempat lain ni boleh cover, kan, untuk duit kita yang banyak yang tempat lain satu lagi. Okey, itu saja untuk analogi mudah takaful. Mudah-mudahan video ni dapat memberi kesedaran kepada anda semua yang delay nak ambil takaful, yang delay yang ada duit sebenarnya kat saving, kan. So you just sebenarnya you asingkan duit tu pergi ke tempat lain saja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.